Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik murid-murid, untuk video ini kita akan masuk bab baru iaitu bab 10 bagi subjek matematik tingkatan 2 iaitu kecerunan garis lurus. Baik, dalam bab 10 ini kita akan pelajari hanya 10.1 saja, ada satu subtopik iaitu berkenaan dengan kecerunan. Baik, pada akhir pembelajaran apa yang murid akan dapat? Mestilah dapat memerihalkan apa itu kecuraman dan arah kecondongan berdasarkan situasi harian dan menerangkan maksud kecerunan sebagai nisbah jarak mencacang kepada jarak mengufuk. Kita akan lihat apa itu jarak mencacang, apa itu jarak mengufuk. Okey murid-murid, kita lihat sini apa itu kecuraman dan arah kecondongan. Okey, apa itu kecerunan? Okey, ini maksud kecerunan. Cikgu nak kamu salin dalam buku nota kamu. Kecerunan ialah suatu ukuran, okey, merupakan suatu ukuran. Kita kena ukurlah nilai kecerunan ni. Ukuran yang memerihalkan berkenaan dengan kecuraman dan arah kecondongan suatu satah, objek, garis dan sebagainya. Baik, kita nak lihat kecondongan suatu satah, objek, garis dan sebagainya. Apa itu satah, objek, garis dan sebagainya? Satah itu ia satu garis lurus, macam papan lah, satah. Kalau objek, tak kisahlah objek apa. Kalau contoh cikgu bagi ni tangga. Ataupun objek gelongso, papan gelongso pun boleh juga. Ini contoh objek. Kita nak tengok kecondongan papan gelongso ataupun kita nak tengok kecondongan objek bagi tangga. Dan ataupun dia sama masuk dah ni. Garis, garis lurus lah. Garis lurus dan sebagainya. Yang ni masuklah. Jadi kita nak lihat kecuraman dan arah kecondongan. Kecuraman. Baik, kalau kita tengok kat sini, cikgu bezakan dua jenis tangga di sini. Tangga benda yang sama, tangga. Tangga yang pertama, kita tengok dia condong rendah. Kalau tangga yang sebelah kanan ini, kecondongannya tinggi. Dia lebih curam. Yang ini kurang curam. Yang ini lebih curam. Apa yang membezakan dia lebih curam dan kurang curam? Kita tengok pada jarak dia. Jarak mencancang dia. Baik. Untuk kita kira kecerunan suatu ukuran, suatu objek, kita lihat pada kecuraman. Kecuraman dia. Kalau kita lihat pada A, tangga A dan B, mana yang lebih curam? Kalau kita lihat kat sini, A ni jarak mencacang dia rendah ataupun kecil. Ketinggian tangga ini rendah. Kalau kita tengok jarak pada tangga B, ketinggian tangga ni besar ataupun jarak mencacang dia lebih besar. Jadi kalau kita lihat kat sini, B ini lebih curam. Maksudnya kat sini, tangga B lebih curam bermaksud dia lebih tinggi nilai ukuran kecerunannya. Macam mana kita nak kira kecerunan? Sebelum cikgu terangkan macam mana cara nak kira kecerunan, kita kena tahu di mana jarak mencacang dan juga jarak mengufuk. Suatu objek atau satah ataupun garis itu kita kena kenal pasti mana dia jarak mencacang, jarak mengufuk. Baik, katakan kita lihat tangga yang A ni. Kecondongan dia ataupun kecuraman dia yang ni lah. Daripada kanan atas sini sampai ke bawah sini. Daripada ukuran tangga ini, tangga, kita boleh wujudkan dia bentuk segitiga bersudut tegak seperti ini. Mesti 90 darjah bersudut tegak. Bila dia dah bersudut tegak 90 darjah, barulah kita boleh kenal pasti jarak mencacang dia. Maksudnya jarak mencacang dia daripada tinggi tangga itu sampai ke bawah sini. Ini nilai untuk jarak mencacang. Kalau manakala dari jarak dari arah kiri ke kanan pula sini,
dia kita panggil dia sebagai jarak mengufuk. Okey, sama juga macam ni tangga B. Jarak mengufuk yang bawah, jarak yang tegak ini tinggi dia daripada garis ataupun objek ini ataupun tangga ini. Okey, objek tangga ini. Okey, tinggi dia sampai ke bawah ni kita panggil jarak mencacang. Okey, jarak kiri ke kanan kita panggil jarak mengufuk. Okey, jelas? Okey, kalau ini arah kecondongan dia ke kanan. Okey, arah kecondongan maksudnya arah kecondongan sama ada, cikgu bezakan warna. Okey, arah kecondongan katakan ni tangga ni kan. Arah condong dia ke kanan. Ni positif. Okay. Kecerunan yang positif. Tapi kalau arah kecondongan dia, okay, katakan tangga dia menurun macam ni. Gambar yang ni tangga ni ke kanan kan, ni positif. Kalau tangga dia turun ke gini, ini bermaksud kecerunannya negatif. Kecerunan dia negatif. Okay, jadi kecerunan kita nak kira ukuran bagi kecuraman suatu satah, objek atau garis. Kalau contoh yang cikgu bagi ni objek lah, iaitu bagi tangga ini. Okey, arah dia kita nak tentukan sama ada kalau arah begini ke kanan, maksudnya kecerunan dia positif. Kalau arah kecondongan dia ataupun arah kecuraman dia menurun begini, maksud dia nilai kecerunannya negatif. Okey. Baik, tadi cikgu dah terangkan berkenaan dengan jarak mencacang dan juga jarak mengufuk. Ini jarak mencacang, jarak mengufuk. Okey, tadi tangga, cikgu tangga macam ni. Okey, kita tahu yang ini kita panggil dia jarak mencacang. Okey, yang bawah ni kiri ke kanan, kita panggil dia mengufuk. Okey, sekarang ini katakan dalam sistem koordinat, kita dah belajar dalam bab 7 sistem koordinat. Baik, ni contoh. Okey, sistem koordinat. Okey, katakan tadi cikgu bagi contoh objek tangga. Sekarang ni cikgu bagi garis lurus titik. Okey, katakan titik yang pertama 1, 2, titik yang kedua 5, 6. Garis lurus yang menyambungkan dua titik ini yang warna merah ini. Okey, garis lurus cikgu tulis sini katakan A, B. Garis lurus AB iaitu koordinat A 1, 2, paksi X 1, paksi Y-nya 2. Manakala untuk B, paksinya X 5, paksi Y-nya 6. Yang ini X1, Y2. Okey? Jadi ni garis lurus. Kita nak kira kecerunan garis lurus AB ni. Kecerunan ni. Dia dah condong ni kan, condong ke kanan. Maksud dia kecerunannya positif. Okey, cikgu dah cakap tadi, untuk kira kecerunan kita kena kenal pasti jarak mencacang dan jarak mengufuk. Okey, kalau kat sini dia tulis jarak mencacang ni maksudnya okey, ukuran daripada bawah sini sampailah ke atas ni jarak mencacang. Okey, kiri ke kanan ini jarak mengufuk. Okey. Atas ke bawah ini jarak mencacang. Sudut dia mesti sini 90 darjah. Okey. Kemudian untuk cari kecerunan, ini rumus kecerunan iaitu jarak mencacang per jarak mengufuk ataupun jarak mencacang kita perlu bahagi jarak mengufuk. Per ni maksudnya bahagilah. Okey. Operasi pecahan ni operasi bahagilah. Jarak mencacang bahagikan dengan jarak mengufuk. Itu cara kita nak kira kecerunan. Okey. Jadi kalau soalan dia bagi dalam bentuk koordinat begini, dia suruh kira dulu, kita kena kira dulu berapa jarak mencacang. Macam mana nak kira jarak mencacang bagi koordinat A dan B? Dia bagi titik A dan B 1, 2 dan 5, 6 ni. Okey, untuk kira jarak mencacang, kita kira perubahan Y. Kenapa perubahan Y? Tengok jarak mencacang, dia selari dengan paksi Y di sini. Ni paksi Y kan? Okey, jadi kita kena kira lah nilai paksi Y kat sini, beza dia kat sini dengan sini.
Okey, kita tengok Y bacaan yang pertama sini adalah 6. Nampak? Kita ambil untuk nilai B ni 6. Kemudian yang ini 2. Okey. Untuk titik A, paksi Y dia adalah 2. Jadi kat sini, untuk cari perubahan Y, kat sini kita letak jarak mencacang macam mana nak kira? 6 tolakkan dengan 2 lah. Jadi kita akan dapat jarak dia adalah 4. Okey, kalau kita kira kotak ni pun kita akan dapat 4. 1, 2, 3, 4. Okey, 4. Okey, kemudian untuk perubahan X, jarak mengufuk. Okey, cikgu tukar warna, kita ambil warna biru kat sini. Jarak mengufuk dari kiri ke kanan. Okey, untuk jarak mengufuk, kita kena tengok pada paksi X. Okey, untuk jarak mengufuk, kita kena tengok pada paksi X. Sebab apa? Jarak mengufuk kiri dan kanan, dia selari dengan paksi X. Okey, jadi kat sini, kalau kita lihat, macam mana nak kira jarak antara titik sini A ke sini? Jadi kita ambil kat sini lah. Kita kira jarak dia. Sini 5 dan juga 1. Kan? Kalau kita lihat pada titik paksi ni, paksi X tadi sini, untuk titik B, paksi X dia 5. Okey, untuk paksi X bagi titik A adalah 1. Jadi 5 tolakkan dengan 1. Jadi kita akan dapat sini nilai 4. Okey, jadi kat sini maksudnya jarak mencacang dia adalah 4. Macam mana? Koordinat Y untuk titik B tolak dengan koordinat Y bagi titik A. Untuk cari perubahan X, jarak mengufuk dia pula kita lihat. Okey, tengok pada paksi X pada titik B tolak pada paksi X titik A. 5 tolak 1. Jadi kita akan dapat 4. Okey, secara logiknya, atau kita lihat kat sini. Okey, cikgu tukar warna pink Okey. Kita lihat kat sini Betul tak? Jarak mencacang kita kira kotak ni. 1, 2, 3, 4. Betul lah? Nilai jarak dia kat sini daripada tinggi ke atas ni jumpa ke bawah sini adalah 4. Okey, yang ni pula dari kiri ke kanan 1, 2, 3, 4. Betul lah? 4. Jarak mengufuk dia adalah 4 unit. Okey, kalau kira koordinat pun sama. Okey, jadi kalau nak kira kecerunan macam mana? Jarak mencacang dia tadi 4. Okey, bahagikan dengan jarak mengufuk 4, bahagikan dengan 4. Jadi kecerunan bagi titik A ke B ialah 4 bahagi 4, 1. Itulah maksudnya. Okey, jadi M mewakili kecerunan garis lurus. Okey, M ini maksud dia simbol bagi kecerunan. Okey, unit kecerunan tak ada satu ni sebab kita kira dalam bentuk koordinat 1 je lah. Itu saja. Okey, kita lihat contoh seterusnya. Baik, contoh yang seterusnya. Daripada rajah di bawah, tentukan kecerunan garis lurus PQ dan BC. Okey, tengok sama jugalah untuk cari kecerunan. Apa perlu kita buat? Kecerunan ialah jarak mencacang bahagi jarak mengufuk. Okey, mencacang kita kira antara PQ, mencacang yang ni 1, 2, 3, 4. Jadi 4 lah sebab tu letak sini 4. Okey, jarak mengufuknya pula 1, 2, 3. Sebab tu letak sini 3. Jadi kecerunan PQ, kecerunan untuk P ke Q sini ni. Okey, sebab cikgu garis lurus sini P ke Q. Okey, adalah 4/3. Okey. Sebab inilah formula dia tadi. Baik, kalau yang ni pula sama je. Jarak mencacang untuk CB, mencacang yang tinggi Okey, jarak mencacang dia kita kira 1, 2. Okey, sebab tu sini 2. Jarak mengufuk 1, 2, 3. Kita letak 3. Jadi kecerunan BC adalah 2/3. Itu saja. Okey. Jadi kat sini ada satu, tahukah anda garisan yang mempunyai kecerunan tinggi mempunyai sudut yang lebih besar? Okey, antara garis A dan juga garis B, mana yang lebih cerun? Okey, antara sudut ni 30 darjah untuk B. Sudut A adalah 60 darjah. Jadi kalau kita lihat kat sini, antara B dengan A lebih curam.
Sebab jarak mengufuk dia ni, jarak mencacang ni lebih tinggi. Yang ni pendek sikit kan. Jarak mencacang dia pendek. Yang ni jarak mencacang dia panjang. Jadi A curam. A yang lebih curam. Yang lebih curam maksud dia lebih besar lah. Lebih cerun. Lebih curam. Curam yang lebih. Maksudnya kecerunannya tinggi. Okey. Lebih cerun, lebih curam. Kalau kita daki bukit, kan? Lebih tinggi bukit tu, lebih curam kan? Maksudnya kecerunannya tinggi. Tapi, kalau bukit tu rendah saja, dia tak curam sangat. Tak penat kita nak daki bukit. Okey, jadi kecerunan dia kurang lah. Kecuraman dia pun kurang. Begitu. Okey, dia boleh beza ikut sudut. Sudut yang tinggi, lebih besar sudut dia, lebih curam atau lebih cerun. Jadi, itu saja. Cikgu nak kamu faham apa itu kecerunan. Okey? Tolong ingatkan mana dia jarak mencacang, mana dia jarak mengufuk. Pastikan gunakan sudut tegak 90 darjah. Okey? Objek satah garis yang ni lah. Okey? Ni formula dia, kecerunan. Jarak mencacang bahagi jarak mengufuk. Okey, kalau dia bagi koordinat titik A, titik B. Jadi, untuk paksi Y, Y2 tolak Y1 ini untuk cari jarak mencacang. Untuk cari paksi X, perubahan X. Okey, untuk cari jarak mengufuk. Sebab dia selari dengan paksi X mengufuk. Kiri ke kanan. Mencacang atas ke bawah. Okey, yang ni macam tadilah. Kalau dia tak bagi dalam bentuk koordinat, kita kira kotak-kotak ini dalam bentuk, dalam unit lah. Ni 4 unit maksudnya 4 kotak lah. Okey? Okey, itu sahaja. Cikgu harap kamu boleh buat latihan dalam buku modul. Satu muka surat saja dan nanti hantar. Okey? Baik, terima kasih murid-murid. Assalamualaikum.